الحمد لله الكريم الجواد عظيم الجلال واسع الاسعاد الذي جمعنا واياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الساحه المباركه على حول وسيره امام من ائمه سيره العباد الامام عبد الله بن علي الجلال نفعنا الله به بعلومه في الدارين امين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia daripada Allah dan kasih sayangnya, mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini, dengan malam yang mulia, menyambutkan seorang tubuh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal daripada Hadratul Zaman, berketurunan daripada Nuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ketubuhan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang disanjung oleh para ulama dan juga para habaib yang terkenal dengan ketubuhannya di negara Yaman dan di negara kita Malaysia. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insan wa khairil ibad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa sara ala minhajihim فاهتدى بهديهم الهدى وعلى سائر التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Selawat dan salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, dituturkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanjatkan kepada ahli bait Rasulullah dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanjatkan juga kepada para tabi'in dan orang yang berjalan di atas manhaj sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. سيد الصالحين وأخبارهم سنة قرآنية. Kita mendengarkan pada malam ini beberapa ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والبحث عن أخبارهم وتلمس آثارهم سنة نبوية. Dan perbahasan di dalam ayat suci Al-Quran dan juga penceritaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر بعض القصص في كتابه العزيز تولى بنفسه سبحانه وتعالى أن يقرأها ويتلوها وينزلها على الناس، فقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq Jalaluhu sendiri yang dengan zatnya yang maha tinggi mengisahkan, mengambil jalan memberi pengisahan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dijadikan pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamilah sendiri yang mengisahkan Al-Quran ini kepada kamu supaya menjadi pengajaran kepada orang yang diturunkan baginya Al-Quran. وقال عن ثمرة هذا القصص وسماع هذا القصص وتلاوة هذا القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Tidak ada kebatilannya, tidak ada perkara yang sia-sia apabila dikisahkan dengan kisah orang yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang maha tinggi, laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya kisah yang kami sendiri ceritakan di dalam Al-Quran itu mempunyai pengajaran bagi orang yang menggunakan akal fikiran mereka. Ini bukanlah suatu kisah yang mereka cipta, tetapi ini adalah kisah yang datang wahyunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولهذا يقول الإمام الجنيد عليه رحمة الله سيد الطائفة الصوفية القصص جند من جنود الله يبعث الهمم في القلوب أو تبعث الهمم في القلوب. Sesungguhnya Imam Junaid, pemimpin kepada ahli Sufiyah, beliau telah mengatakan bahawa
فكل ذلك موجود في القرآن. Sesungguhnya jika kita meneliti akan manhajnya Al-Quran ketika mengisahkan sesuatu perkara, Al-Quran tidak hanya menyebutkan tentang diri zat yang soleh itu sahaja. Al-Quran turut menggabungkan, Al-Quran turut mengkaitkan di antara perkara-perkara yang digunakan oleh orang-orang yang soleh. Ketika mana mereka menggunakannya, Al-Quran mengaitkan hal itu kepada orang yang soleh. فالذات الصالحة أينما وجدت وحيثما حلت البركة ونزلت البركة. Sesungguhnya diri yang soleh itu, di mana sahaja mereka tinggal, di mana sahaja mereka berhenti, di situlah diturunkan rahmat dan juga berkat daripada Allah. بل وكل من اتصل بها وانفصل عنها إذا لامس أو قارب شيئا انتقلت بركة ذلك الشيء إلى ذلك الشيء الملامس له. Sesungguhnya apa sahaja yang disentuh, apa sahaja yang dipegang, apa sahaja yang terpisah daripada diri yang soleh itu mempunyai barakahnya daripada orang yang soleh. انظروا إلى ذلكم الثوب الذي أمر الله أو أمر النبي يوسف إخوته أن يذهبوا به إلى أبيه وقال اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي، نزع القميص عنه وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فما السر في هذا القميص؟ Seandainya ada yang mengingkari akan keberkatan yang keluar daripada orang yang soleh, apa sahaja yang disentuh oleh orang yang soleh, maka perhatikan sebaiknya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yusuf alaihi salam dikisahkan dalam Al-Quran mengatakan kepada saudaranya, idhabu bi qamisi hadza, ambillah kamu jubah saya ini dan bawakan kepada bapa saya. Sesungguhnya jubah saya ini dengan sirnya, dengan rahsianya daripada Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan pandangan Sayyidina Yusuf bin Ya'qub, Sayyidina Ya'qub yang putri itu. لماذا يا نبي الله يوسف تعطيهم القميص وأنت نبي ودعاؤك مستجاب، تقول يا رب اشفي بصر أبي فيشفيه الحق سبحانه وتعالى، لكن أراد النبي يوسف أن يعلمنا أن الذوات المباركة لها عظمة عند الله، وكل ما اتصل بها حتى الثياب إذا اتصلت بالذات المباركة تحل فيها البركة، وإذا لامسها الإنسان انتقلت لكم البركة وانتفع بها. Andai perkara ini mustahil, sudah tentu Nabi Yusuf hanya cukup mendoakan ayahnya agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan kepada Sayyidina Ya'qub. Tetapi Sayyidina Yusuf alaihi salam mengajarkan, Allah yang mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, setiap apa yang disentuh, setiap apa yang dipakai oleh orang yang soleh mempunyai keberkatannya. Nabi Yusuf mengetahui sesungguhnya Allah meletakkan rahsia di dalam pemakaiannya, di dalam pakaiannya. Lalu Nabi Yusuf mengutuskan seseorang membawa jubahnya untuk diberikan kepada ayahnya Sayyidina Ya'qub. Seandainya hal ini adalah mustahil, seandainya perkara ini diingkari, sudah tentu Nabi Yusuf tidak akan memberikan jubahnya, bahkan berdoa kepada Allah kerana doa seorang Nabi itu lebih mustajab. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في القرآن على لسان عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. وبعد ذلك يقول عن نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام على يوم الميلاد ويوم الوفاة ويوم أبعث. لماذا؟ لأنني ذات مباركة مطهرة عند الله تبارك وتعالى، فيوم ميلادي ويوم وفاتي ويوم بعدي ليس كأيام الخلق وسائر الخلق، لأن هذه الذات مباركة ومعظمة عند الله تبارك وتعالى. Maka kita merupakan dan kita percaya bukan hanya diri yang soleh itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ditambah dengan apa yang disentuhnya, apa yang berhubung dengan dirinya juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan pula kepada sabdaan ataupun kata-kata Sayyidina Isa alaihi salam
keselamatan di mana hati saya diwafatkan. Allah memberikan kepada saya keselamatan di hati saya dipakaikan. Aku istimewa di tiga hari tersebut seandainya ini tidak dikaitkan dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. الكل منا يعرف أن الكلب الحيوان هذا الكلب نجس. Setiap dari kita daripada habis sendiri tahu bahawa kalau anjing yang ada itu najis. وجاء الحديث في صحيح الإمام مسلم Telah datang dalam hadis sahih Muslim. أن من مس كلبا أو شرب الكلب من إناء أحدنا فليغسله 7 مرات إحداهن بتراب وفي رواية أولاهن بتراب فلا يطهر أو تطهر نجاسة الكلب إلا ب7 غسلات لشدة النجاسة. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu menyentuh anjing atau anjing itu menjilat minuman daripada bekas kamu, maka basuhlah bekas itu dengan 7 basuhan, salah satunya daripada basuhan tanah ataupun di dalam riwayat yang lain satu basuhan yang pertama itu daripada tanah. Kita faham bahawa anjing itu najis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. وجميع الحيوانات في العالم ومنها الكلاب تكون يوم القيامة تراب. يوم يعض الظالم على يديه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لم يرى الحيوانات تكون تراب كلها تصير إلى تراب من الكلاب. Dan juga kita diajarkan bahawa setiap binatang itu ketika mana dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhimpunan mahsyar, maka binatang itu akan ditukarkan menjadi tanah kerana sudah tamat riwayat bagi mereka. Lalu orang yang kafir melihatkan kejadian itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, berkata sang kafir, alangkah baiknya aku juga dijadikan tanah, kerana dia bimbang dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن هناك كلب أخرج من هذا العموم واستثني في القرآن فصار له مقاما وصار له حالا وصارت له عزة وصار له ذكرا وصار له فخرا ونشر الله أخباره في القرآن. فإذا قرأت اسمه فقط تنال على 50 حسنة. إذا قلت كلبهم ثامنهم كلبهم سادسهم كلبهم 5 حروف والحرف ب10 حسنات و5 حروف ب50 حسنة. تذكر اسم الكلب تنال عند الله 50 حسنة. وأخباره في القرآن مذكور في القرآن. Tetapi di sini ada satu perbezaan, ada suatu pengecualian tentang seekor anjing yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor anjing dimuliakan oleh Allah. Kenapa anjing ini dimuliakan? Di dalam Al-Quran, orang siapa yang menyebutkan nama anjing ini, dia akan mendapatkan 50 kali lipat pahala. 50 kali gandaan pahala bagi orang yang menyebutkan nama anjing ini. Anjing ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. والعجيب أن الله تبارك وتعالى يصف حتى حالة الكلب بحالة النوم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حالة الكلب يصفها الله بتلك الكلب. نعم، لكن هذا الكلب اتصل بالمشرفين فشرف واتصل بالمكرمين فقرب واتصل بالمعظمين فعظم. فكل من اتصل بصالح يصلح حاله ويحسن ملاله وتسدد فعاله ويوم القيامة تنشر له الرايات مع أرباب الرايات. Seekor anjing yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan perihal anjing itu. Wakalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim. Anjing itu kata Allah, dia membentangkan lengannya di dalam keadaan tidur. Seandainya kamu melihat kepada 7 pemuda Ashabul Kahfi, lawallaita minhum firara, nescaya kau
Subhanahu wa taala menyebutkan perihal anjing. Kenapa? Kerana anjing ini tidak bersahabat, mereka bersahabat dengan orang yang soleh. Anjing ini tidak bersama mereka bersama dengan orang yang soleh. Setiap apa yang disambungkan, setiap siapa yang bersahabat, setiap siapa yang mempunyai hubungan dengan orang yang soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita dekat dengannya, kita menghampirinya, kita mencontohinya, maka kita juga mendapatkan keberkatannya, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أسألكم أهل الكهف صالحين أم أنبياء؟ Saya mempunyai persoalan, adakah Ashabul Kahfi yang selama ini kamu membacakan kisahnya, apakah mereka itu sejumlah nabi atau mereka itu sejumlah awliya? أولياء صالحين ليسوا بأنبياء، صحيح؟ صحيح؟ أصحاب الكهف أولياء صالحين ليسوا بأنبياء. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu, Habib menyatakan mereka itu adalah wali Allah, mereka tidak mencapai martabat kenabian. فلذلك من يقول ليس في القرآن سورة تسمى بسورة الصالحين نقول لها سورة الكهف، كان أولى بها أن تسمى بسورة الصالحين، سماها الله بالكهف لأن معظم القصة كانت في الكهف، وإلا فهي سورة الصالحين. هذه سورة الكهف، سورة الصالحين وما اتصل بهم حتى كلبهم. Sesungguhnya yang menjadi fokus dan juga keutamaan di Suratul Kahfi ada 7 orang pemuda tersebut. Namun Allah tidak menamakan surahnya dengan 7 orang pemuda yang saleh. Tuhan tidak menamakan mereka atau surah itu dengan nama 7 orang pemuda yang saleh, tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan surah tersebut dengan nama tempat tinggal mereka, yaitu Al-Kahf yang bermakna gua yang mereka tinggal, gua yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, gua yang di mana mereka bermunajat kepada Allah. Allah mengarantikan nama tersebut di dalam surah untuk dikenal oleh umat Rasulullah. بل ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وسمى سورا باسم حيوانات اتصلت بالصالحين كسورة البقرة. Demikian juga Allah menamakan satu surah dengan daripada binatang, disebabkan binatang itu mempunyai berkaitan dengan seorang nabi daripada Nabi Allah, yaitu Sayyidina Musa alaihissalam. Allah menamakan surah itu dengan surah lembu, di mana lembu itu adalah satu kisah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. أتعرفون لما سمى الله تبارك وتعالى هذه السورة بسورة البقرة؟ Kenapa adakah hadirin di dalam masjid ini mengetahui kenapa Allah menamakan surah itu dengan surah lembu? لقد كانت البقرة لشاب صالح عبد صالح مات أبوه. Lembu itu yang dinamakan dengan Al-Baqarah. Lembu itu adalah miliknya seorang lelaki pemuda yang saleh. ومات ولم يخلف له إرثا ولا مالا إلا هذه البقرة. Pemuda itu meninggal dunia, pemuda yang saleh ini meninggal dunia, dia tidak mempunyai waris. فحدثت مقتلة في بني إسرائيل فحكمه موسى فأمره الله تبارك وتعالى ويقول لهم أن يذبحوا بقرة. Maka berlakulah pembunuhan di kalangan Bani Israel. Lalu mereka mencari Sayyidina Musa untuk dijadikan hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu tersebut. فسألوا عن لونها وقالوا ما لونها؟ قال صفراء فاضع لونها تسر الناظرين. فبحثوا فلم يجدوا هذه البقرة إلا عند هذا العبد الصالح. Mereka bertanya, lembu yang macam mana? Lembu yang warna apa yang perlu kami sembelih? Makanya Nabi Musa menjawab, lembu yang berwarna kuning. Seandainya melihat akan lembu itu, kita melihat kepada lembu itu, maka hati kita akan menjadi seronok kerana cantiknya warna. فأمرهم الله تبارك وتعالى بذبحها ثم أخذوا الليل وأمرهم الله أن يأخذوا بعضها فأخذ موسى الليل. قال الله تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فأخذوا الليل وضربوا به الميت فأحياه الله تبارك وتعالى. فسألوا من قتله؟ قال فلان. Lalu kaum Bani Israel mencari lembu tersebut, mereka tidak mendapatinya, malaikat
وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Wahai Musa, ambillah sebahagian daripada kebahagian lembu tersebut. Nabi Musa mengambil ekor. Idribuhu biba'diha, pukullah daripada bahagian ekor lembu tersebut kepada mayatnya ataupun kepada pemuda yang telah meninggal itu. Nabi Musa memukulnya dan Nabi Musa bertanya, siapakah yang telah membunuhmu sebenarnya? لماذا كان السر في هذه البقرة أن يكون ذيلها يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ Apa rahsia Allah? Saat mana Allah mengatakan ambil bahagian daripada lembu dan pukullah kepada mayat, Allah akan menghidupkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghidupkan mayat tersebut, tetapi Allah mengambil wasilah, Allah mengambil perantaraan daripada bahagian daripada lembu tersebut. لأنها بقرة مباركة، ومن أين حلت البركة على هذه البقرة؟ لأنها كانت ملكا لمبارك، لولي صالح مبارك، فانتقلت بركة ذلك الولي إلى هذه البقرة، وانتقل من البقرة سر إلى ذلك الولي فأحياه الله بإذن الله بمجرد أن مس ذيلها جسده. Kenapa diambil ekor lembu? Kerana lembu itu adalah lembu yang berkat. Kenapa lembu itu berkat? Kerana dia milik seorang wali Allah yang berkat. Sesungguhnya apa yang disambungkan dengan seorang wali, maka dia juga berkat. Maka itu adalah rahsianya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahawa kita boleh mengambil perantaraan apa sahaja yang bersama dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mustahil baginya terdapat berkat daripada wali tersebut. بل إن الله تبارك وتعالى قد أبطأ الفتح على نصر عندما فتح بيت المقدس، وكان إذا أراد أن يستفتح قدم تابوتا، وكان في هذا التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال الله ليس لموسى ولا لهارون ولكن لآل موسى ولآل هارون بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، معظم مشرف مكرم لا يحمل في الأرض، بل سخر الله الملائكة أن تحمله في الجو. لماذا؟ لأنها ثياب وعصا وبيضة اتصلت بصالحين فشربت وحرمت وقربت، فذكرها الله في القرآن. Satu kisah lagi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Bro Nasr. Ketika mana dia ingin membuka kemenangan menjajah suatu negeri, dia merasakan kesukaran dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk mengambil peti yang di mana peti tersebut tersimpan bahagian-bahagian tinggalan pakaian dan pelbagai alat yang digunakan oleh keluarga Nabi Musa dan juga keluarga Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mimma baqiyati ahli Musa wa ahli Harun tahmiluhul malaikah, kamu akan mendapati peti tersebut terbang di langit dibawa oleh malaikat. Isinya adalah kayu yang dipegang oleh Nabi Musa, pakaian yang dipakai oleh kaum-kaum salihin daripada zuriat Nabi Musa dan sebagainya. إذن ففي نشر أخبار الصالحين وسير الصالحين وما اتصل بهم سنة قرآنية، ليس في ذلك مبالغة، ليس في ذلك أمر خارج عن الكتاب ولا السنة، بل هو أمر من صلب الكتاب ومن صلب السنة. أمر الله بهذا وهو الذي نص علينا نصه في كتابه لنهتدي به سبحانه وتعالى. Mentazimkan orang yang saleh, mengkisahkan orang yang saleh, menceritakan kebaikan dan kelebihan orang yang saleh adalah sunnahnya Al-Quran. Maka jangan kita mengatakan bahawa apabila kita mengagungkan seorang tokoh kerana ketokohannya di dalam Islam, kerana ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang melampaui batas, kerana Allah sendiri yang mengajarkan di dalam Al-Quran menceritakan kisah-kisah orang yang saleh, maka apa salahnya kita mengambil sunnatullah, kita memberikan kepada orang ramai, kita menghidapkan kepada umat akan kisah-kisah orang yang saleh, kerana ia salah satu
من بعض الناس أنه إذا رأى كثرة الزوار لبعض الصالحين ولقبور بعض الصالحين قال ما هذا الغلو، ما هذه البدع، ما هذا الأمر المخالف للسنة. نقول له الله أمرنا أن نذكر كلابهم فضلا عنهم، فهل الله يبالغ ويغالي بذكر الكلاب في القرآن؟ دعنا من كلامك فنحن متبعين للقرآن والكتاب والسنة، لا نحتاج لكلامك هذا. Kebanyakan hari ini apabila kita melihatkan sebahagian daripada penziarah-penziarah dan penziarah makam wali Allah Subhanahu wa taala duduk di situ berdoa kepada Allah, mendoakan kepada si mayit, mendoakan kepada para wali Allah dan mengharapkan keberkatan dari sang wali, dan dikatakan bahawa orang ini bid'ah, orang ini telah syirik, orang ini melakukan pelanggaran syariat. Macam mana kamu boleh mengatakan seperti itu? Kami tidak menyembah makhluk, tetapi kami menyembah Tuhan yang menciptakannya, dan kami mengharapkan bahwa Allah dengan mencintainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing kepada orang yang soleh dan orang mendapatkan pahala dengan menyebutkan perkataan anjing dalam Al-Quran. Maka apa yang kamu sangka, apa yang kamu fikir apabila orang mengagungkan orang yang soleh itu tersendiri? Sesungguhnya hal ini telah dibesokkan, hal ini telah dilakukan oleh orang yang ingin menjarakkan umat Rasulullah SAW daripada menjelajah ataupun mengikuti dan menyusuri akan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah para salihin. والقرآن لم يقتصر على ذكر الذكور من الصالحين، بل ذكر حتى الإناث، فقال في قصة مريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقص لنا قصص هذا عن امرأة ليست نبية ولكنها صالحة مشرفة مكرمة، فاستحقت من الله أن يذكرها الله في كتابه وتدخلها الأمة المحمدية إلى أن تقوم الساعة. Bukan hanya lagi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang hamba Allah, perempuan, wanita yang salihah, ibu kepada Sayyidina Isa alaihi salam yang bernama Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam bukanlah seorang nabi. Macam mana kisahnya boleh diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Dia adalah orang yang saleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya Maryam, Inna Allah astafaki. Malaikat beritahu kepada Sayyidatina Maryam, wahai Maryam, Allah sesungguhnya telah memilih kamu dan membersihkan jiwamu. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Memilihmu daripada sekalian wanita yang lain. Ya Maryam kunuti, wahai Maryam, tunduklah kepada perintah Tuhanmu. Ya Maryam kunuti, wasjudi, sujud kepada Tuhanmu. Warka'i ma'ar-raki'in, dan rukuklah, yakni solatlah di dalam keadaan jamaah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan orang yang bermartabat kenabian semacam-macam, tetapi orang yang salihah, orang yang saleh disebutkan oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا بالنسبة للقرآن ذكر الصالحين وسمى سورا باسم حيواناتهم وذكر ملابسهم وذكر ما اتصل بهم من الثياب والأولاد والبقايا التي انفصلت عنهم، ثم نأتي بعد ذلك إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ونستعرض بعض الأحاديث. Di sini di malam ini setakat ini kata Habib, saya dah ambil sumbernya. Saya dah ambil rujukannya daripada Al-Quran. Beberapa kisah yang dikisahkan Al-Quran berupa binatang yang bersama dengan orang yang soleh, ketinggalan orang yang soleh seperti kaki, seperti tongkatnya, seperti pakaiannya, dan binatang apa yang berkaitan dengan orang yang soleh. Ini saya ambil rujukannya daripada kitab. Maka saya akan sebutkan rujukannya daripada hadis yang sahih. يروي لنا الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذكر رجلا صالحا يسمى بجرير العابد. Di dalam Sahih Bukhari,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan doa tentang seorang lelaki yang saleh bernama Jabir al-Abdi. قال